Hi guys. Hi. Thank you. Hi. Terkejut tak nampak I? Okay, I tahu sekarang ni. Okay, so guys, thank you so much for joining kelas untuk Form 3 hari ini. Jangan takut, stay tune. Kita akan belajar geografi hari ini, so jangan risau. So sebelum kita start, kita akan ada special section sikit dengan I. Jangan risau, okay? So just stay tune, jangan pergi mana-mana. Kita akan belajar geografi sebentar saja lagi. Okay? So sebelum tu I akan I macam nak borak lah dengan korang semua lah. Just like, you know, to get to know each other. Macam tu. Okay. So, hi. Hi Lin Suk Teng. Hi. So, you adalah Form 3, betul? So, I tak pernah nampak you pun dalam kelas I. I ajar matematik sebelum ni. So, sebelum kita start kepada kelas geografi, I ada beberapa information yang nak bagi tahu dengan korang. So just stay tune. Korang akan belajar geografi sebentar saja lagi, jangan risau, okay? Hi Lin Sultan dari mana? And Lin Sultan we obviously Form 3. Dan nak tahu dari mana awak tahu pasal e-tuition. So at least I nak dapatkan feedback daripada korang. Macam mana kelas yang sepanjang kelas percuma ni berlaku. Okay, so I just want to know. Okay. So guys, thank you so much again sebab korang join kelas kita orang. Thank you for your support. Hi Yasmin. Hi. Cannot wait to meet you next week. Okay Yasmin, I'm so excited to meet you. I mean, I memang nak mengajar korang next week, okay? So please come to my class next week, okay? So untuk kelas dekat e-tuition ni kita ada free class dan sepanjang 31 Januari ini, okay? So guys, hi Arisa, hi. Okay, so just remember, I just want to inform you guys yang kita ada kelas percuma. Okay, saya tinggal dari sekolah SMJK Chonghua KL. Dekat dengan rumah I, dekat dengan setapak kan? Dekat dengan, I rasa dia dekat dengan Gombak, somewhere in Sentul. Betul tak? Dekat dengan rumah my family. Okay? So just nak remind korang, kita orang ada kelas free sampai hari Ahad ni 31 Januari, and then don't forget untuk join discussion I dalam website iaitu Ask Miss Amalia. Dalam discussion tu korang boleh tanya apa-apa soalan berkenaan matematik. Okay? So looking forward to meet you guys next week on Monday, okay? Pada hari yang sama, hari Isnin, and pukul 5 petang, okay? Yes, betul lah sekolah tu. I know that school, okay? So jangan lupa stay tune untuk belajar geografi, okay? Okay guys. Okay. Okay. Hi everyone. Hi. Alright. So hari ini bersama saya Sir Azne dalam subjek geografi. Okay, so what you have to do is, okay, so by the way, salam sejahtera. Tadi you guys bersama dengan Miss Amalia. Now anda bersama saya, kalau masih ingat lagi, okay, dalam subjek geografi. Okay, so untuk hari ini, okay, geografi Form 3. Okay, last week saya dah go through on geografi. If I'm not mistaken, kita dah come out dengan tajuk rajah dan bagaimana kita nak tafsir rajah. Hi Lin Sok Teng. Okay, kita tafsir rajah dan jadual from chapter 1, dan today saya akan go through on your chapter 2, okay, which is kita akan belajar on the Carta-Pai. Okay, but you don't have to worry, but what you have to do is a very simple one. Jangan lupa untuk subscribe YouTube e-tuition dan turn on notification untuk dapatkan update banyak lagi subjek-subjek yang terkini. So, and follow Instagram e-tuition, Twitter, Facebook, Telegram, Tanya Tutor. Alright.
So, how many of you? So ada 5 orang di sini. So I can see Lim Sok Teng last Lim Sok Teng last yesterday, right? If I'm not mistaken, you ada masuk my class, right? For English 1. So for today, geography. Okay, geography 1 jam form 3, alright? So apa yang saya akan buat hari ini adalah saya akan masuk chapter 2. It's a very simple one sebab hari ini benda yang sama juga kita akan belajar, tapi last week kita belajar on the macam mana kita nak tafsir, interpret from rajah dan table. Okay, timetable. So hari ini kita buat untuk pie chart, alright? So feel free to ask if you have any question. Just type in your keyboard, use your laptop, using your phone as well, right? And also prepare your pen and paper, guys, right? And make sure you duduk jauh sikit daripada tempat bising supaya korang lebih fokus. Tak faham, tanya, alright? And don't forget, okay, video ni akan save dan you guys boleh replay again untuk tengok video, untuk tengok subjek hari ini, right? So guys, also what you have to do, okay, you boleh also recommend this link pada you punya friend, okay, sebab di sini kita akan provide banyak chapter, a lot of chapter pengajaran dan pembelajaran untuk you guys. What you have to do is just stay at home sebab during this pandemic, please stay at home, please stay healthy sebab you just nowadays zaman teknologi, you just use your phone, laptop, tengok banyak, bukan saja daripada tuition, daripada tempat-tempat lain juga you guys boleh tengok banyak subjek-subjek yang akan ada kita sediakan untuk you guys. Alright, so focus, prepare pen and paper, maybe some of the info good one untuk you guys ambil, And also hi Auni Humairah Rahmat. Hi Auni, alright. So and selain daripada you guys boleh prepare your pen, prepare your paper. Gunakan live chat ini untuk kita communicate, alright? Sebab at least saya tahu kita ada two-way communication di sini. So bila ada two-way communication, we know that okay lah, tak adalah like macam saya krik kat sini. So saya tahu bila saya bercakap ada respon, ada feedback di sini, right? Hi Auni, hi Lim Sok Teng, hi everyone, hi Shirley Chin, hi everyone. So you guys, which school you are from? Daripada sekolah mana? KL, PJ. Alright. So don't worry, okay, sebab video ni akan save dan kita akan replay again. Okay, alright, so maybe sambil-sambil tu you guys, hi Sir Azli, yes, hi Yasmin Damia, hi, alright. So hari ni, maybe sambil-sambil tu you guys boleh chat dekat live chat which school you are from, okay, because I feel so blessed, such an honor untuk, to get know you, all of you, alright. So please gunakan live chat untuk kita communication, alright, as a tools for us, okay, untuk lagi rasa dekat, right? So untuk hari ni, okay, sebab actually a bit late for me sebab normally saya akan prepare dekat whiteboard semua notes, tapi hari ni it's okay, saya akan tulis dekat whiteboard dan sambil-sambil tu communicate dengan you guys sebab hari ni kita akan masuk chapter 2, bab 2, okay, iaitu charter pie, okay, charter pie. Alright, so basically apa yang you guys perlu faham, charter pie is a very simple. Last week, saya ulang-ulang balik kalau you guys bosan, I'm so sorry. Last week, kita dah go through macam mana saya cakap maklumat yang panjang, maklumat yang berjela-jela, kita come out dengan satu table, kita come out dengan satu rajah dan bagaimana kaedah-kaedah temubual yang kita jalankan seperti soal selidik, and we have questionnaire, kita ada kaedah pemerhatian, observation, kita ada kaedah banci. Itu cara saya dan hari ini kita akan masuk bab 2, charter pie. Sebab hari ini, macam saya cakap last week, it's good kalau kita ada physical class sebab kalau ada kertas graf kita senang untuk plot graph, and bila kita ada plot graph everything dan kita dapat bacaan daripada situ, it's easy lah. For charter pie pun sebenarnya if you ask me, it's good sebenarnya kalau kita ada physical, at least kita boleh I can ask you untuk keluarkan dia punya graph paper dan daripada situ kita buat charter pie. So basically charter pie ni, what is charter pie guys? Charter pie we call as a pie chart lah in English, okay? Pie chart. Okay, pie chart. Okay, pie chart ini normally dia berbentuk pizza. Pizza? Kalau you tahu Pizza Hut, you tahu Domino's, sebut Pizza Hut dia macam rasa lapar lah pula, right? So Pizza Hut. So normally charter pie ini berbentuk Pizza Hut ataupun we call as a Domino's, kan? You selalu macam tahulah, selalu
kita normally tahulah macam nak order Hawaii chicken ke, beef pepperoni ke, right? Banyak, right? So normally carta pie dia akan berbentuk bulatan. Okay, normally. So untuk intro saya tak akan tulis panjang-panjang, macam mana nak baca carta pie, no, tak perlu. So apa yang you guys buat, kalau you guys ada textbook, if you have your reference book, you boleh buka sambil-sambil yang saya cakap ni, buka chapter 2, bab kedua form 3 geography carta pie. Sekarang ni saya akan mengajar carta pie. It's a very easy lah for you guys untuk faham, right? So carta pie normally dia berbentuk bulatan. So macam mana kita nak buat carta pie? For sure kalau tanya saya, carta pie saya buruk lah sebab you tahu you kena guna yang set geometry tu untuk buat bulatan, right? So itu saya tak perlu tunjuk lah sebab I'm guessing you dah tahu lah macam mana nak buat bulatan, right? So apa yang you kena buat adalah bila carta pie ni dalam ni normally dia akan ada like macam ni. Ini kita panggil pecahan-pecahan, right? So ini normally bentuk carta pie. Itu saja you perlu faham. Okay, bentuk carta pie. Alright. So dalam ni dia akan ada macam butiran-butiran ataupun statement, pernyataan-pernyataan yang mewakili setiap daripada apa yang kita pindahkan daripada table. Okay. Alright. So far itu sahaja untuk carta pie. You tak perlu nak pressure yourself. Okay, benda simple aja, right? So lepas ni saya akan tulis sedikit notes dan kita akan cuba interpret carta pie tu dan ada sedikit lah, got a few lah calculation maths, tapi don't worry lah. Sangat kacang, very easy one lah, you don't have to worry lah sebab bila kita come out dengan carta pie ni kita akan tengok macam mana kita nak interpret, kita nak tafsir, membaca carta pie ni dan keluarkan setiap peratus yang ada. Alright, boleh faham guys? So stay tuned, okay? If you have any question, just tanya dekat live chat ataupun apa-apa sahaja supaya kita ada communication dekat sini, alright? Okay? Alright, so let's start. Okay, so basically itu adalah carta pie yang saya bagi tahu tadi, right? So, mari kita tengok satu-satu. Okay, right? Okay, so the first thing kita kena tahu carta pie, kita ada ciri dan kegunaan. Okay, saya akan come out very short notes. Okay, first of all, saya akan minta izin, ask permission from you guys. Saya akan tulis dulu, then saya akan explain. Alright? Okay. So the first one, each of the sector, setiap sektor, okay, mewakili maklumat tertentu. Okay, alright. Saya akan ambil poin-poin yang penting sahaja. Okay. Dalam peratus, nilai bulatan 360 darjah, okay, 360, okay, mewakili 100%. Ada tajuk dan penunjuk. Alright. This one pula kita ada mempunyai data dan informasi, okay, data dan informasi, mudah, last, menarik, right? Perbandingan data. Okay, kita ada perbandingan data bagi setiap dia. Okay. Pembacaan yang lebih efektif. Efektif maksudnya lagi berkesan lah. Alright? Yang berkesan ataupun efektif. Okay. So normally dia lebih kepada perwakilan data. Okay, perwakilan data. Alright. So kita ada contoh sumbangan sektor ekonomi, negara asal, okay, dan destinasi import atau ekspor, okay, atau ekspor. Negara asal, pelancong asing lah, just let's say lah pelancong asing ke Malaysia. Alright, okay, so guys, alright, so first session kita kena tahu differences and comparison, which is perbezaan antara ciri-ciri. Apa ciri-ciri carta pie guys? Dan apa kegunaan? Maksudnya ciri-ciri ni more to characteristics lah, which is characteristics, apa ciri-ciri yang kena ada bagi carta pie, which is saya cakap pizza lah. Okay, bila cakap semua makanan, semua orang suka pizza. So bila kita cakap tentang pizza, oh macam okay, quite nice lah. Bila cakap tentang pizza, kita tahu pizza itu carta pie, right? Okay, so first of all, ciri-ciri yang pertama adalah setiap sektor mewakili maklumat
tertentu. Contoh sektor yang saya cakap ni adalah bila bercakap tentang geografi, awak kena tahu kita ada banyak sektor. Sektor means kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti perindustrian, kita ada pertanian, pelancongan, pembinaan. Itu that what we call a sektor. Ataupun kegiatan ekonomi, KE, kegiatan ekonomi or sektor. Setiap sektor itu mewakili maklumat tertentu. Katakan, kita ada table, kita ada rajah yang mewakili setiap tu ada peratus-peratusnya. Contoh, katakan sektor di negara Malaysia. So kita ada katakan mendominasi di situ sektor yang pertama perindustrian berapa persen, pertanian berapa persen, right? So we have pembinaan, construction berapa persen. Itu yang dikatakan sektor. Faham? Sektor itu refer kepada kegiatan ekonomi. Faham? Alright, kegiatan ekonomi, right? Mewakili represent maklumat tertentu. Maklumat apa? Peratusnya. Okay, dalam peratus. So ciri-ciri capai dia diukur melalui peratus, percentage. Okay, nilai bulatan 360 darjah. Ini yang saya katakan tadi, right? So dia dalam satu bulatan ni, awak pun tahulah kalau dalam maths nilai dia ini 360 darjah. Okay, so satu bulatan capai 360 darjah. Kalau saya bahagi setengah, nilainya 180 darjah, 180. Okay, so nilai bulatan 360 darjah mewakili represent 100%, which is semua data-data yang ada dalam capai mesti bernilai 100%. Dia tak akan boleh lebih more than 100 ataupun less than 100. Alright, so kena ada tajuk dan petunjuk. Lepas ni saya akan tulis dan kita akan tengok mana capai yang perlu ada tajuk, ada petunjuk dan setiap data-data yang mewakili maklumat tertentu, right? So itu dari segi ciri-ciri, guys. Sekarang ni kita tengok macam mana kita nak guna capai ni. You know, apa kegunaan dia? Okay, first of all, data dan informasi lebih mudah dan menarik. As I told you last week, kenapa kita cakap mudah dan menarik, guys? You have to remember that semua orang tak suka benda baca like berjela-jela dalam news, maklumat yang panjang-panjang. So bila come out dengan table, come out dengan dalam satu rajah yang menarik, especially dalam bentuk graph bar. Okay, graph bar, bar chart pie chart, dia lagi menarik. Sebab apa? Satu berbentuk pizza. Ada pula setiap tu mewakili warna-warna, very colourful one. So you attract. So bila you attract, you rasa macam, wow, it's very interesting one lah untuk I understand benda ni, right? So perbandingan data dia merupakan kegunaan dia, kita nak bandingkan satu data dengan data yang lain. Okey, macam saya cakap tadi, mungkin kita nak bandingkan data sektor perindustrian di Malaysia dengan sektor perindustrian di Arab Saudi. Itu kegunaan capai, right? So pembacaan yang berkesan of course lah. Bila ada capai dia lagi mudah. So bila mudah awak baca pun lagi, okey, senang nak faham ini mewakili berapa persen dan seterusnya berapa persen, right? Perwakilan data mewakili data. Contoh, ini saya come out dengan tajuk, the first one dia cakap sumbangan sektor ekonomi. Ini adalah thank you so much. Ini adalah antara I call as a several topic normally yang dia akan dalam capai. Okay, so sumbangan sektor ekonomi. Macam mana sumbangan sektor ekonomi dalam Malaysia dan bila kita compare dengan the other country, right? So ini adalah antara tajuk-tajuk yang ada dalam capai. So we have like number one, sumbangan sektor ekonomi. Sektor ekonomi sama dengan kegiatan ekonomi, which is that one is refer to kegiatan ekonomi lah, perindustrian, pembinaan, perlombongan. Itu semua bila kita bercakap tentang geografi, we have to know that. Okay, bila cakap tentang sektor, kita akan buat perbandingan data. Alright, okay, so negara asal pelancong asing ke Malaysia. So ini kita nak tengok bagaimana pengairan wang masuk. Okay, pengairan wang masuk. Okay, bila during this pandemic kita nak cakap tentang pengairan wang masuk memang sangat susah lah, right? So what we have to understand from the pie chart is the first one. Ini adalah antara tajuk dia. Contoh, dikatakan diberi tajuk negara asal pelancong asing ke Malaysia, which is kita tahu bagaimana destinasi pelancongan di Malaysia dia menerima kemasukan pelancong asing, which is kita tengok, kita ambil je lah contoh. Kita ada contoh local destination, as our local destination, kita ada pulau-pulau, okay, di Malaysia, which is sama jadi tarikan. Mungkin kita ada like taman rekreasi, zoo negara, okay, pantai yang menyebabkan benda tu macam orang asing nak datang ke Malaysia. So, apa yang kita buat? Instead of kita keluarkan pembacaan yang panjang-panjang dalam news, dalam bukan sahaja news lah, dalam dalam
bukan rajah lah, dalam newspaper, dalam akhbar, risalah, brochure, right? Kita come out dengan satu pie chart lagi menarik. So dekat situ terang-terang dia akan punya tajuk like negara asal pelancong asing ke Malaysia. So kita tahu pelancong asing daripada negara, contoh Kazakhstan yang tahu Malaysia berapa persen, negara pelancong asing from Arab Saudi yang datang ke Malaysia berapa persen, from Korea Selatan, from Japan. So kita come out, so kita tahu contoh average in 2020 yang talking about last year, contoh last year. Oh, kita tahu pelancong asing ramai daripada Australia and Japan yang datang ke Malaysia. Dan kita tengok pula details dan kita consider, kita titik beratkan lagi. Kita try to pertimbangkan kenapa diorang datang ke Malaysia, tempat mana yang banyak diorang pergi, right? Okay, it's heavily raining now, okay? Alright, so agak sejuk dan lebih bersemangat. Okay, stay tuned guys. Dan contoh, come on dengan topik destinasi import dan ekspor. Bila bercakap tentang import dan ekspor, it means that produk barang keluar masuk di Malaysia. Faham? Ataupun barang which is import, apa yang diimport dan apa yang diekspor, which is bahan mentah ke, dari segi sumber galian ke, sumber mineral ke. Okay, itu yang normally yang related dengan geografi lah. So ini kegunaan carta pie yang you guys perlu faham. Normally boleh saya katakan di sini daripada kegunaan dan ciri-ciri dua-dua ini ada sedikit perbezaan, but you don't have to worry sebab tak susah pun. You have to just understand, digest, right? Digest, okay? Benda ni sebab come out dengan pie chart, kita tahu ciri-ciri, kita tahu macam nak guna, dan the most important you know how to read the pie chart. Kita nak interpret, tafsir balik data-data yang ada dalam pie chart. Okay guys, do you have any questions so far? Boleh faham antara ciri-ciri and kegunaan, or we call kegunaan ciri-ciri kalau saya cross antara dua ni. Okay, I really hope you boleh faham lah. Okay, antara kedua-dua ni. Okay, ciri-ciri dan kegunaan pie chart. Okay, so I'm here to help you guys. Okay, as I told you before, jangan risau sebab this is a learning process guys. Bukan you guys dia belajar, saya pun juga belajar macam you guys. So if you have any opinions, sebarang pandangan, boleh utarakan dalam live chat. Okay, if I'm too fast, kalau saya terlampau laju, let me know. Okay, sebab you know banyak benda yang dalam you know my mind. Okay, so kadang-kadang saya pun takut quite scattered, cakap pun berterabur, tapi I really enjoy what I'm doing now, and I really hope you guys can faham lah, can understand what I'm deliver right now. Okay, good, thank you. So after this second session, what we will do is kita akan sama-sama cuba tafsirkan dan interpret from the pie chart. Okay, actually saya tak nak terlampau you know ikut buku sangat. Okay, macam bila berapa persen, tapi no. Apa yang saya akan buat lepas ni, kita akan come out dengan pie chart dan kita nak tengok macam mana setiap bulatan 360 itu mewakili 100%. Dan setiap sektor-sektor tu, if you notice, dan setiap sektor-sektor yang saya akan buat lepas ni, saya nak you guys alert sebab ada setiap sektor-sektor tu akan saya tanyakan tentang sedikit form 2 and form 1 di punya syllabus, which is kalau you masih ingat lagi tentang negara-negara ataupun sumber petroleum kita. Alright, sebab saya rasa kalau macam 1 jam ini saya bercakap tentang pie chart, macam mana nak baca tanpa saya apply, okay, apa yang ada dalam syllabus form 2, form 1, no use at all. Sebab apa yang saya nak, at least kita ada revision sedikit daripada pie chart. At least you tahu, oh, bila bercakap tentang sektor ekonomi, kegiatan ekonomi di lokasi mana yang famous. You know, bercakap tentang pelancongan, di mana yang famous. Itu yang akan kita come out. Okay guys, stay tuned. Alright, boleh faham? Okay, so izinkan saya padam dan tulis yang baru. Alright, okay. Abad 1 sampai abad ke-6. Okay, so first thing, apa yang kita kena ada adalah satu bulatan 360. Ini kita panggil sebagai pie chart, right? So, the first one, maybe saya kena kecilkan sikit bulatan supaya saya boleh come out dengan soalan dan kita boleh ada sedikit ulang kaji lah di sini, right? So, what I have to do is kita ada satu bulatan. Okay, macam saya cakap, saya pun dah tahu macam pie chart ke, macam bola raga ke, rugby ke, dah macam cacat, tapi tak apalah. Ada peluang kita padam, kita buat bulatan balik. Mungkin sebab dekat sini saya ada masalah untuk daripada set sebunjut Arabi bulat lah.
Okay, this one is pie chart. Okay, kalau tak nampak bulat pun maafkan saya lah Auni ya. Alright, so first kita kena ada tajuk guys. Contoh tajuk, okay. So first apa yang kita kena ada adalah first kita kena buat tajuk. So katakan saya come out dengan tajuk lah. Right, saya katakan contoh sumber, it's not sumber lah, kegiatan something like kegiatan ekonomi di Malaysia. Alright. Jumlah kegiatan ekonomi. Okay. So lepas tu kat sini saya ada berunjuk. Right. Okay, wait. Salah. Kita buat baru. Cacat. So we have kegiatan ekonomi di Malaysia, right? So just imagine daripada info-info, data-data yang berjela-jela panjang-panjang, saya come out dengan dalam bentuk pie chart, alright? Saya dalam pie chart. Then lepas tu saya buat dekat sini petunjuk. Okay, saya buat dekat sini petunjuk. Okay, then dekat sini saya berikan nama kegiatan atau sektor ekonomi. Okay, so di sini saya bahagikan like, okay, so dekat sini saya buat corak. Okay, saya buat sikit corak. No, sorry. So nak nampak perbezaan, better kita guna different color lah. Okay, kita guna different color guys. Kita buat different color sikit. So ini warna biru. Okay, kalau cacat maafkan saya ya. Tapi it's okay lah. Ada juri pun nak mengadili, right? Yang penting kita belajar lah. Okay, so ini saya colorkan biru. Di sini saya buat hitam. Saya buat zigzag. Okay. Dan di sini saya buat warna merah. Okay, which is saya buat bintang lah. Senang. Okay, di sini pula next saya buat bulatan. Okay, untuk petunjuk saya katakan di sini. Okay. Petunjuk saya come out. The first one saya buat macam ni tadi, zigzag. Lepas tu bulatan, bulat-bulat, telur-telur ayam, boleh lah. Telur ayam pun telur-telur ayam lah kan. And last one, bintang-bintang. Okay. Okay, so saya come out. Yang ini saya katakan di sini adalah perindustrian. Okay, perindustrian. The second one saya katakan di sini, boleh saya katakan di sini adalah pembuatan ataupun automobil. Okay, so bintang di sini boleh saya katakan super perindustrian, perlombongan. Dan last one is boleh saya katakan kat sini pertanian. Okay, nampak pertanian. Auni Humaira Rahmat, boleh lah. Hi, thank you so much Ahmad Hilmi. Oh, Sir Rahmat, Auni, we have Auni Humaira Lim Sok Tang. Okay, alright. So next, katakan kat sini saya boleh bagi dalam ribu-ribu or thousand punya value, tapi saya nak come out dengan 100 saja untuk kita mudah. Okay, katakan dekat sini, okay, saya come out, saya tengah sikit supaya saya boleh buat nilai di sini. Okay, katakan di sini saya buat 40%. Okay, 40%. Yang ini saya buat let's say 30%.
30%. Okay. 20% dan 10%. Okay, right? So nampak dekat sini, right? So saya ulang balik, right? So ini basically pie chart carta pie yang saya cakap yang perlu ada dalam kita punya data dan informasi, right? So the first one, apa yang kita kena ada? Kita kena ada tajuk. Ini yang saya katakan tajuk tadi, right? Tajuk, right? So tajuk dia adalah kegiatan ekonomi di Malaysia. Kegiatan ekonomi di Malaysia, right? So bila ada tajuk, kita ada carta pie. Ini contoh carta pie saya yang agak buruk lah, tak adalah cantik, right? So dekat bawah tu pun saya tulis lagi untuk sokongan, untuk untuk kuatkan lagi tajuk saya, kegiatan atau sektor ekonomi. So lepas kita ada tajuk di bawah ni, kita ada satu petunjuk, which is petunjuk ini merujuk kepada carta pie yang kita lukis, right? Contoh, okay, saya come out, the first one is 40%, 40%, following by 30%, following by 20% and 10%. Okay, so kalau awak tengok 40% ini mewakili perindustrian. Okay, the second one is 30% ini mewakili kepada perlombongan, dan 20% ini mewakili kepada pembuatan dan automobil, 10% mewakili kepada pertanian. Very simple one. Saya come out dengan very simple pie chart supaya awak nak faham lah. Alright. So, bahagian yang lebih dekat sini mestilah lagi besar dia punya space, right? Maksudnya dia akan makan besar. 40, 30 kecil sedikit, 20 lagi kecil, 10 lagi kecil. Alright. Tapi dekat sini actually kalau kita guna set geometry tu, dia lagi tepat lah sebenarnya untuk, it's good lah kalau kita dapat measure nilai dia sebenarnya. Tapi ini bila dia free hand, kita guna tangan macam ni, sebab tu dia macam agak cacat sedikit lah, right? So you guys faham. Okay, so daripada carta pie ni kita boleh tengok sebenarnya yang mendominasi kegiatan ekonomi di Malaysia adalah, the first one is 40%, which is 40% ini merujuk kepada perindustrian. Okay, perindustrian. Pembuatan automobil 20%, okay, ini cara kita nak baca. Perlombongan bintang-bintang ni 30%. And the last one is pertanian 10%. Very simple guys. Macam tu je kita nak tengok. Okay. Perindustrian paling banyak 40%. Then following by perlombongan 30%, pembuatan automobil 20%, pertanian 10%. Okay, saya come out very simple lah. Saya tak masukkan ribu-ribu, saya tak nak you got confusing lah, right? So 4, 6, 7, 8, 9, 10, lebih 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100%. Ini yang saya katakan tadi, 360 darjah. Okey, 360 darjah bagi setiap bulatan ini mewakili daripada 100% daripada data informasi yang ada dekat dalam ni, right? Okey, saya come out dengan soalan. Saya come out dengan question, guys. So, kita buat sama-sama soalan ni. Saya harap you guys boleh faham. Okey, alright. So, soalan yang pertama. Okey. Katakan soalan yang pertama, okey. Nyatakan kegiatan ekonomi yang paling popular di Malaysia. Alright, di Malaysia. Okay. So sambil-sambil saya buat soalan ni, you guys boleh go through one by one dan jawab soalan dekat live chat. Okay, saya tak akan tinggalkan space sebab bukan dalam buku nota kan. So saya kena jimat space. So kita akan bincang jugalah soalan ni, right? So number one, saya katakan dekat sini, nyatakan kegiatan ekonomi yang paling popular di Malaysia. Alright? Nyatakan perbezaan nilai antara sektor paling popular dengan sektor paling minimal. Okay, minimal. Alright. Number 3, saya come out. Okay, saya katakan di sini. Alright. Dia bermain dengan calculation, tapi it's a very simple calculation, guys. Okay,
So saya come out dengan question. Saya katakan di sini berikan sebab mengapa sektor pertanian ini motu kebat, okey, sektor pertanian kurang mendapat tempat di Malaysia. Alright, so the first one. Okay, so nyatakan kegiatan ekonomi yang paling popular di Malaysia. So the famous one, come out, very simple. Darjah 6, darjah 5 boleh jawab, right? So the answer is 40%. Good, Lim Sok Teng. The answer is perindustrian. Good, Auni Humaira Rahmat, perindustrian. So the answer is sektor or kegiatan ekonomi. Sektor kegiatan ekonomi PU, perindustrian. PU is not stand for pencetus rumah, PU, perindustrian. Okay. Last time bila saya belajar geografi, untuk saya bezakan setiap kegiatan ekonomi dan sektor, saya akan buat akronim ataupun saya akan buat short form supaya saya tahu, okay, bila PU perindustrian, PL perlombongan, PT pertanian, nak membezakan lah. Alright, so the answer is perindustrian. Thank you so much. Number 2, nyatakan perbezaan nilai value, okay? Different, kita nak it's not compare lah, different, nampak value lah. Antara sektor paling popular dengan sektor paling minima. Minima maksudnya kurang popular lah. Alright. So sektor paling popular kita nampak dekat sini perindustrian, which is 40%. Okay, 40%. So sektor paling popular 40%, paling minimal dekat sini adalah pertanian, agriculture. Agriculture 10%. So the answer is good, Auni Humaira Rahmat, 30%. The answer is 30%. Alright. 30%. Okay. Alright, number 3. Okay, very simple one lah, number 3. Okay. Before that, okay, so taruh 100. Okay, so number 3. Okay, number 3 more to kebat, soalan kebat, okay, kebat question. Berikan sebab mengapa sektor pertanian kurang mendapat tempat di Malaysia, right? Kurang mendapat tempat maksudnya awak tengok dekat sini kurang mendapat tempat, right? Maksudnya kalau kurang mendapat tempat kita dah tengok dah kenapa kurang di Malaysia sektor pertanian menyumbang contribute hanya 10% sahaja. Ini kebat, maksudnya kebat awak boleh, you are able to give your own answer. Betul atau salah? Tolak tepi dulu. Yang penting kita mampu untuk berfikirlah bagi jawapan. Auni Humaira Rahmat, soalan 3 tak tahu sir. Okey, tak apa, kita bincang. Alright. So, bila kita fikir, awak tengok tahu kenapa Malaysia dari segi pertanian kurang mendapat tempat. Okey. First awak fikir, bila sebut pertanian guys, you boleh bagi jawapan yang dekat live chat. Bila bercakap tentang sektor ekonomi atau kegiatan pertanian, normally di bandar atau di luar bandar. It is because of the bentuk muka bumi sir. Yasmin Damia, thank you so much for your response. What do you mean by bentuk muka bumi? Bentuk muka bumi yang macam mana? Alright. So, untuk menjawab soalan 3 ni, ini kebat, which is awak boleh keluarkan apa sahaja jawapan yang relevan kepada form 2 punya question and form 1 punya question. It's not question lah, syllabus your chapter as well, right? So, kenapa pertanian mendapat tempat? The first one you have to know is kegiatan pertanian, agriculture banyak dijalankan di kawasan bandar atau luar bandar. Awak boleh jawab dulu dalam live chat. Di bandar atau luar bandar guys? Correct. Lim Sok Teng, good, luar bandar. Aunia Amirah, tak banyak tanah lapang. Good. Okay, the first thing, sebab apa kita kegiatan pertanian kurang mendapat tempat di Malaysia? Sebab yang pertama sekali, banyak dijalankan di kawasan luar bandar. Luar bandar maksudnya kampung-kampung, pekan, which is yang belum diiktiraf menjadi bandar, bandaraya atau metropolitan. Alright. So number 2 tadi, I'm very impressed dengan ada yang cakap tentang bentuk muka bumi. Yes. BMB, bentuk muka bumi. So bentuk muka bumi yang macam mana, right? So bentuk muka bumi yang
lebih kepada apa? So bila pertanian kita bercakap tentang tanah, wujud dia tanah alluvium, tanah laterite, masih ingat lagi? So dia akan menggalakkan penanaman kelapa sawit, getah, padi. Itu yang awak kena ingat lah, right? Tak banyak tanah lapang. Maksudnya pertanian bukan tak banyak tanah lapang, tapi tanah pamah. Okey, tanah pamah yang kurang ke banyak? Kurang. Okey, tanah lapang pun betul, tapi lebih kepada kita tumbuh tanah pamah. Kalau awak masih ingat lagi, kita ada 4 bentuk muka bumi, which is we have saliran, then we have pinggir laut, tanah pamah, yang the last one I forgot, apa lagi satu bentuk muka bumi. So, kita bercakap tentang tanah pamah yang agak kurang di Malaysia, sebab itulah bila nak jalankan pertanian ni, dia jadi macam agak susah lah sebab kawasan yang bercerun, you know, dan bukan agak susah satu, memang agak susah. Dan bila bercerun tu dia menyebabkan di kawasan bandar agak tidak sesuai untuk kita jalankan pertanian, sebab kawasan bandar adalah kawasan yang lebih meliputi pada perindustrian, pembuatan, penolongan. Okay, alright. So next kita pergi pada next question. Alright, kita pergi pada next question. Okay, soalan seterusnya pun adalah soalan hebat, which is kalau awak masih ingat tentang geografi, awak mesti akan boleh jawab soalan ni lah. Okay, tapi saya try to come out with very simple one lah. Okay, so nyatakan, okay, so sambil-sambil saya tulis tu awak boleh go through my question dan jawab dekat Lim Soteng, thank you so much. Tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Yes, correct. Thank you so much. Ingatkan saya tanah tinggi. So we have tanah pamah, pinggir laut, saliran dan tanah tinggi. Yes, correct. So nyatakan 2 lokasi di Malaysia yang berkaitan dengan sektor perindustrian. Okay, perindustrian. Alright. Okay, the second question, saya katakan dekat sini, nyatakan negeri pertama yang mula menyumbang. Istilah mula-mula menyumbang lah, macam agak sounds quite terrible lah ini, right? So saya boleh katakan dekat sini, menyatakan negeri pertama yang pertama wujud atau maju dalam sektor automobil. Okay. Number 3, okay, kalau awak tahu boleh jawab. Okay. Number 3, we have nyatakan 3 lokasi penting bagi sektor petroleum di Malaysia. Okay, 3 lokasi petroleum dan 3 lokasi perlombongan. So bila perlombongan ni, it's mean that petroleum, gas asli. Okay, so soalan 4. Okay, saya come out dengan katakan di sini soalan keempat. Saya bagi tentang okay, nyatakan, berikan 2 penanaman yang popular di Malaysia. 2 penanaman. Okay, right. The last question. Okay, saya tanyakan. Okay, berikan. Okay, lokasi. Saya rasa saya kena padam. Okay, which is ini tak ada kaitan dengan pie chart. So at least ini lebih pada kebat punya soalan lah. Okay. So soalan yang kelima, saya come out. So. Okay, saya come out dengan soalan yang kelima. Okay, we still got time kan. Soalan yang kelima.
Okay. Berikan lokasi yang sesuai bagi penanaman tersebut. Okay, penanaman tersebut. Alright, so we have tebu, sini lokasi dan padi. Okay, simple, right? Let's discuss, guys. Kita discuss. Okay, kita ada lagi 10 minit. I do believe kita boleh habiskan soalan ni, right? So, nyatakan dua lokasi di Malaysia yang berkaitan dengan sektor perindustrian. So, Auni Humayra jawab Kuala Lumpur. Okay, good. Kuala Lumpur antara bandar yang berkembang pesat sebagai perindustrian. Okay, selain daripada Kuala Lumpur, guys, do you have any answer? Selain daripada Kuala Lumpur, kita ada, kalau cakap tentang perindustrian maksudnya kita melihat pada sektor-sektor yang banyak berkembang industri. Dari segi perkilangan, you know. So, boleh kita jawabkan dekat sini, apa jawapan saja boleh diterima. Asalkan dia bandar lah, alright? So, dekat sini awak boleh jawab, dua lokasi di Malaysia, either KL, Selangor, you know Selangor kita kalau kita nak dalam details kita kecilkan skop, kita boleh cakap Shah Alam, Kelang, okey, ataupun di Pulau Pinang, okey, seberang Perai. Itu juga sektor perindustrian yang banyak, okey, industri yang banyaklah dari segi biji timah, you know, alright. Hush. Apa Hush? Humaira. Okay, itu daripada number 1, right? So, number 2, guys. So, macam mana nak jawab number 2 ni? Okay, saya bagi sedikit clue lah, right? Nyatakan negeri pertama yang pertama. I'm so sorry, it was a mistake. Negeri pertama yang wujud dan maju dalam sektor automobil. So, bila dah bercakap tentang sektor automobil itu, what is sektor automobil, guys? Sektor automobil adalah sektor pembuatan kereta, right? So, sektor automobil, bila pembuatan kereta awak kena ingat, negeri mana yang mula-mula Islam buka lah, maju dalam sektor automobil, maksudnya bila kita tengok kereta-kereta Proton yang awal-awal, negeri mana yang pertama? Untuk menjawab soalan ni, awak kena ingat, awak kena tengok siapa yang pandai baca nombor flat kereta, dia akan tahu kat sini negeri mana. Kenapa kita baca flat kita tahu? So kita tengok, oh, A itu stand negeri apa? Contoh macam W, flat kereta atau motorcycle, I'm talking about vehicles lah. Kalau W itu refer pada wilayah, kan, wilayah. Then kita ada K, Kedah, right? So awak tengok Selangor kita flat bermula dengan B. So awak tengok saja negeri pertama awak kena tengok flat kereta A. A stand for apa negeri pertama? I mean kalau tengok nombor flat kan dia akan ada contoh BJV. Okay, B itu refer pada negeri apa, right? So kalau nombor 2 ni awak tengok negeri pertama yang memulai cerita Proton adalah di negara A, refer to Perak. Okay, Perak. Which is soalan nombor 2 ni jawapan dia Perak. Sebab itulah kalau kita tengok, faham tak guys? Kalau tak faham tanya, kita tengok dekat you know flat-flat kenderaan ada start daripada huruf A. Sebab apa? Mula-mula yang terlibat dalam automobil ini adalah di negeri Perak, which is negeri Perak yang memperkenalkan Proton, you know, barulah diikuti oleh following by Selangor. Sebab tu Selangor B, alright. Lepas tu dah Selangor C, diikut sequence C, if I'm not mistaken, faham dia tak C, lepas tu D, Kelantan. Nampak tak dia ikut alfabet setiap number flat tu lah. Itulah kita tengok kenapa Selangor B, Perak. A tu mula-mula Perak yang wujud dalam sektor automobil. Maksudnya dia mula-mula buat kereta dalam Proton ni lah kan. Okay. So number 3. Nyatakan 3 lokasi penting bagi sektor petroleum di Malaysia. Right guys. So, sektor petroleum, ada siapa-siapa tahu? Apa yang awak tahu tentang sektor petroleum? Maksudnya bila petroleum ni bercakap tentang petroleum lah. Petroleum, yes. Petroleum di Malaysia, siapa tahu di mana? Kita ada di Terengganu dan di Sarawak. Siapa tahu? Boleh bagi dekat live chat. Di Terengganu, apakah nama lokasi yang terlibat dalam pelombongan petroleum? So kita ada di, ada siapa boleh feel free untuk bagi you punya answer, jawapan awak. Kita ada di Kerteh, Terengganu. Yes, correct. Auni Humairah di Terengganu, Kerteh. Okay, pelombongan petroleum. Dan Paker. Kemaman also can, tapi mau lebih pada Kerteh dengan Paker di Terengganu. Okay, di Sarawak, petroleum lebih kepada di Miri
dan gas asli di Bintulu. Okey, 3 lokasi. So saya bagi 4. Okey, alright, boleh faham? So kita ada Kerteh, Paker, Miri, Bintulu, petroleum. Right, number 4. Berikan 2 penanaman yang popular di Malaysia. Penanaman apa yang famous guys? Ini dah saya cakap tadi. Penanaman apa yang famous? Contoh, boleh bagi jawapan dekat live chat. Contoh kita ada apa yang famous? Hari-hari kita makan tu, apa nama? Nasi daripada beras. So beras daripada tak tahu. Correct, Yasmin Damia. Padi, dan is padi, right? So penanaman padi yang famous, right? Next one, penanaman apa lagi? We have getah and kelapa sawit. Barulah kita ada tembakau lah, koko lah banyak. Tapi bila dikatakan dengan tentang 2 penanaman yang famous, awak come out dengan padi dan getah, kelapa sawit. Yes, that's all. Getah, padi di mana? Di dataran Kedah, Perlis. Okay? Getah di padi, getah kelapa sawit di normally dataran Johor ada, di pantai barat semenanjung Malaysia got a few, dan pantai timur, tapi banyak di sebelah dataran Kedah, Kelantan lah, right? Last one, tebu, lokasi di tebu. Mana awak nampak dekat Malaysia ni kita banyak tebu? Kalau dulu tebu kita ada di Chuping. Okay, Chuping. Chuping di mana guys? Cuba cari, boleh bagi jawapan last. Chuping di mana? Chuping ni dulu adalah penanaman tebu yang famous, dan padi, contoh saya letak dataran Kedah Perlis atau Kedah Kelantan. Okay, di sebelah pantai bahagian utara ni which is Kedah Kelantan Perlis famous dengan penanaman padi sebab faktornya tanah yang beralun dan letrik. Okay, alright. Okay guys, so Chuping ni tadi di mana Chuping? Chuping terletak di mana guys? Chuping terletak di di atas sekali, merupakan negeri yang paling kecil di semenanjung Malaysia. So Dewan adalah negeri Chuping. Chuping di mana? Negeri Perlis. Okay? Negeri Perlis. Alright? Negeri Perlis. Okay? Sebab tu kalau awak perasan dalam jata negara, yes, correct, Perlis. Thank you so much Yasmin and Auni Humairah Rahmat. Dalam jata negara dan bendera kita, Kedah tu dipanggil sebagai negeri jelapang padi sebab penanaman padi yang famous di dataran Kedah Kelantan dan Perlis. Okay, alright. So nampak tak? So I really hope daripada pie chart ni you guys tahu macam mana nak interpret, nak baca data dia, right? So dari semua informasi dan data-data tu bergunalah for you guys. Dan if you can see dalam dia punya textbook dan reference book, dia ajar lagi macam mana kita bagi percentage, nak kira berapa 100, darat dengan 100. Kalau dia cari ni 360, that one saya rasa saya tak perlu ajar sebab that one is very common sense. Saya tak nak wasting my time untuk ajar benda yang actually awak dah tahu. Apa yang saya nak ajar hari ni adalah macam mana nak buat carta pie, kita tahu ciri-ciri kegunaan, dan saya come out dengan soalan-soalan yang related dengan carta pie, which is macam saya cakap tadi. Bila bercakap tentang sektor, kegiatan ekonomi, kita recap balik kegiatan ekonomi, kita tahu. Kita kena tahu dan geografi, bermain dengan peta. Guys, awak kena tahu sektor pembuatan tu apa. Bila bercakap tentang pembuatan ini, automobil ini, refer pada lokasi mana yang famous. Begitu juga dengan penanaman, agriculture. Alright, begitu dengan pelombongan, perindustrian, kita kena tahu banyak. There are a lot. Bila kita cakap petroleum, gas asli, geografi ni bermain dengan map. Bila bermain dengan map, awak kena tahu map-map di Malaysia, dan awak kena tahu setiap map itu ada dia punya fungsi perbandaran dia, fungsi ketempatan dia, dari segi kegiatan ekonomi, sektor-sektornya, right? So itu yang kita kena tahu. Sebab nampak tak dalam pie chart ni saya keluarkan juga sektor ni supaya awak dapat. Daripada situ kita tahu, oh padi, kelapa sawit, apa jenis tanah yang sesuai. Ini baru saya cover overall tau, overall sedikit lah. Belum lagi kalau kita bercakap tentang pelancongan, you know, akan ada banyak. Tapi it's okay, stay tune guys sebab kita ada minggu depan lagi, dan minggu depan saya sangat teruja untuk share dengan you guys banyak lagi tempat-tempat di Malaysia dan macam mana kita nak interpret more on the, you know, on the map lah. Okay, baik sir. Alright, so Lim Sok Seng, banyak ilmu baru. Yes, thank you so much. Okay, banyak benda baru juga. Saya rasa macam, you know, very eager, very excited nak share. Okay, so I really hope you feel delighted dan you guys feel, you know, macam tak adalah you guys bosan. At least you guys rasa macam okay, I got something from what Sir Azmi share. Okay, at least you got something lah, walaupun yelah saya tak pun harap, I don't expect too much from you guys untuk ingat semua. At least you tahu, bila bercakap tentang pertanian, apa yang you tahu hari ini, perlombongan apa you tahu, perindustrian apa yang you tahu.
Okay, bila bercakap tentang lokasi, lokasi ni is very important guys untuk you guys faham dan ingat benda-benda tu sebab it's bermain dengan geografi. Okay, right, sejarah is a fakta, you guys kena ingat. Peristiwa-peristiwa geografi main dengan map. Bila map, you kena tahu lokasinya di mana, perbandarannya macam saya cakap tadi. Alright, yes. Welcome. Alright, Auni, Humaira, Shirley and Lim Sok Teng. Okay, Yasmin, Damia and semua orang, right? Okay guys, so do you have any questions so far? Kalau ada soalan boleh nyatakan dalam live chat. Okay, so actually pie chart sangat mudah. Alright, so I found that bila dalam pie chart saya tak rasa you guys ada masalah dalam pie chart. Cuma saya rasa ada masalah macam mana kita nak identify, kena pasti dari segi sektor dan kegiatan ekonomi lah. Okay, itu memang bermain dengan banyak kebat. Tapi don't worry, stay tune guys. Video ni akan recap again. You guys boleh tengok. Okay, lagi dan lagi, enjoy, right? Share this link dekat semua kawan-kawan you guys untuk you guys tengok banyak lagi pengajaran dan pembelajaran yang kita provide dalam e-tuition. Stay tuned and thank you so much. I really hope that you are enjoy and got something at least from my video. That's all. Yes, semangat Auni, Humaira. Okay, stay tuned. If you have any question, feel free to ask. Tinggalkan komen dan setiap tutor akan feel more excited untuk jawab you guys punya soalan. That's all guys. Bye-bye. See you next week.